patutlah dalam seminggu sebelum dia meninggal ni kami nampak dia dah senyap, dia banyak diam, tak banyak soalan-soalan yang diajukan pada saya, khususnya di alam maya, di media-media sosial. Yang tak dapat kita nafikan lagi iaitu berkait dengan isu insiden kapal terbang yang terhempas di Elmina baru-baru ini. Dalam banyak-banyak rentetan soalan-soalan yang mengirimkan salam takziah, mengirimkan kalimah istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang Al-Fatihah dibaca, Al-Fatihah sila baca ya, macam-macam semua ada. Di celah-celah itu ada hamba Allah ni, dia tanya saya soalan. Saya tertarik betul soalan ni. Yang malam ini walaupun belum masuk tajuk, saya mohon izin, saya nak ulas sikit lah. Jadi maknanya lepas ni kalau nak viral lah, senang nak kerat nak bagi orang semua dengar. Dia tanya, dia kata, Ustaz, kenapa asalkan kalau orang nak meninggal dunia ni, kenapa kalau orang yang akan meninggal dunia ni semua, tetapi berita-berita yang kita selalu dengar, meninggal saja orang itu sama ada sakit, kemalangan, terlantar, wabak, kemalangan apa sekalipun, sejurus selepas itu biasanya kita akan dengar daripada mulut-mulut ahli keluarga, mulut kenalan rapat, mulut kawan jiran sahabat handai akan bercakap, arwah sebelum dia meninggal ada bercakap, dia kata dia wakafkan sejadah, wakafkan Quran untuk masjid. Ataupun kadang kalau tanya pada si ibu, makcik, arwah anak makcik ni sebelum dia meninggal dia ada tak cakap sesuatu ke apa-apa kan? Makcik itu kata, anak saya ajak pergi umrah. Sedih lah, ajak pergi umrah, rupa tak kesampaian, duit dah ada, deposit dah bagi kan. Jadi orang tanya, dia kata, Ustaz, jadinya kenapa orang-orang yang nak meninggal ni dia mesti ada perlakuan pelik? Tak selera makan mungkin, berat hati nak tinggalkan rumah. Betul tak? Tuan-tuan ni baca berita tak ni? Melengung kan? Yang biasa kan macam tu. Lepas tu kalau orang yang ni, dia akan cakap, patutlah dalam seminggu sebelum dia meninggal ni kami nampak dia dah senyap, dia banyak diam, tak bercakap, rupa-rupanya tanda. Ini pun malam ni kalau banyak senyap ni pun risau juga ni. Orang buat lawak dia senyap, tak gelak. Itu pun tanda tu, risau juga tu. Husnul khatimah. Tanda husnul khatimah kan. Baiklah, saya ringkaskan macam ni, pasal kalau saya ulas betul-betul ulas, lari tajuk. Ada satu hadis yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi ada bersabda, kata Nabi, iza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya Allah Ta'ala nak memberikan kebaikan kepada hambanya, maknanya Allah kalau nak bagi sesuatu yang baik pada saya, pada tuan-tuan semua, apa dia punya tanda? Tanda dia apa? Kalau Tuhan nak bagi benda baik, kata Nabi, ista'malah, Allah akan memberikan satu benda yang bermanfaat, ataupun Allah akan bagi dia satu benda yang akan memberi kebaikan kepada dia. Apakah maknanya itu? Qalu kaifa yasta'maluh ya Rasul? Ya Rasulullah, apa makna Tuhan akan bagi dia satu benda baik ke apa semua? Apa tandanya itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar baik-baik. Ini dia punya point dia. Kata Nabi, yuwafiquhu li'amali salih qabla mautihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi, Allah kalau nak bagi satu kebaikan kepada hambanya, ialah Allah akan memberikan taufik, Allah akan
menggerakkan seseorang itu, sama ada hati dia, jasad dia, melorongkan dia untuk buat baik sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal dunia, itu Allah sudah gerakkan hati dia, Allah bagi taufik pada dia. Sebab tu kita kalau berdoa kan kita minta hidayah dan taufik. Hidayah itu gerak hati, tapi tak bergerak juga. Teringin semayang subuh berjamaah, tapi teringin je lah, dia punya taufik tu tak ada. Dia kalau sampai taufik, dia sampai ke sejadah, Allahu Akbar, semayang ni baru jadi. Jadi orang yang Tuhan pilih ini, Allah cenderungkan hati dia buat benda-benda baik sebelum dia meninggal dunia. Tu yang kadang kita tengok ada kes-kes jenis, bila dia meninggal je, ada member-member cakap, itulah kami sebelum ni kami tak pernah nampak dia macam tu. Tiap-tiap waktu datang semayang masjid. Rupanya tanda rupa nak meninggal rupanya. Lepas ni jangan takut pula mari masjid, dia kata meninggal pula. Tapi elok betul tak? Mati baik Tapi kalau dalam cerita P.Ramlee, buat benda yang tak pernah dibuat dipanggil buang tebiat. Engkau ni dah buang tebiat, nak apa? Nak sambung pun tak tergamuk. Buang tebiat nak mampus, dia cakap kan. Betul tak? Ayat tu kasar, tapi maksud tu ada benarnya. Buat benda yang tak pernah dibuat, masjid tak pernah datang, sedekah tak pernah bagi, wakaf tak pernah terlintas. Kadang-kadang mungkin itu tanda-tanda, maknanya Tuhan nak bagi dia jadi baik betul-betul sebelum meninggal. Artinya rekod kematian dia cantik. Yang meninggal itu pasal apa? Oh, dia meninggal masa tengah sujud dalam masjid besi. Kan cantik, mati tengah sujud. Yang hajah tu dia mati sebab apa? Tak tahu dia mati sebab apa, tapi dia mati depan Kaabah. Cantik tak? Dia rekod tu cantik. Tuhan lorongkan tu. Yang itu yang budak-budak muda tu, dia orang mati tak tahu, tapi dia orang accident. Budak-budak tahfiz tu on the way nak pergi masjid, kemalangan satu van semua. Kan nak pergi masjid tengah, itu kan cantik lah tu. Daripada mati tengah urut dengan tapak kaki amoy, hodoh bunyi tu. Tak padan dengan kopiah atas kepala lah, layan juga tapak kaki. Tapak kaki hak betul tak apa, ini pergi hak perempuan mana-mana ni. Mati pula tu time tu ke tengah karaoke, betapa ku cinta, mati. Kerah kejung kat situ. Allah tak cantiknya mati. Dia tu mati pasal apa? Tak tahu, tapi tengah karaoke. Allah buruknya bunyi. Baik itu seseorang itu ditentukan pengakhirannya. Dia macam orang lari balapan kan, lari acara lumba lari tu. Masa tembak yang mula tu, siapa ke depan, ke belakang, belakang, depan, tak kisah. Garisan penamat tu yang menentukan siapa juara. Persoalannya malam ini, kawan-kawan kita yang lepas-lepas, kita sudah nampak dia punya garis penamat. Garis penamat kita dalam keadaan apa? Berdoalah pada Allah. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dengan kematian yang mulia, dan janganlah kau matikan kami dalam keadaan kematian yang hina, kematian yang tercela. Yang meninggal-meninggal baru ni termasuk Datuk Seri Jo ni pun yang orang sebut kan, sebelum dia meninggal pun banyak kebaikan dia buat. Dia wakafkan kain kapan lah, dia bagi macam-macam dia buat. Sahabat kita yang banyak-banyak, semua yang mangsa-mangsa ini ada baik masing-masing. Jadi bila bercakap-cakap ni, itu satu kredit di sisi Allah Ta'ala. Itu mereka bagi kita jalan ke syurga begitu mudah. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, amin ya rabbal alamin.